Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam subuh guys. Semoga kita sentiasa dipermudahkan di segala-galanya, pemudahkan rezeki ya, dipermudahkan kesihatan ya. Okey, sekarang dah pukul 7, hamba nak bertolak menuju ke pusara ayahanda ya. Okey guys. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ni alhamdulillah ya, walaupun lewat keluar menuju ke pusara ataupun di perkuburan selalu 6.50 guys. Hari ni pukul 7 ya, lewat malum saja sekarang waktu subuh pun dah lewat kan. Aktiviti kita lakukan seperti biasa ya. Sebelum solat subuh kita solat sunat, kita solat qada ya, ataupun ada masa sikit kita mengaji sikit ya. Tambah selepas solat subuh kita sambung balik kita punya mengaji Al-Quran ya. Semoga aktiviti itu tidak lari daripada kita punya target ya. Satu hari berapa helai muka surat kita baca Al-Quran ya, mukadam, dan kita baca sekali dia punya tafsiran ya guys. Semoga kita tahu apa isi kandungan maknanya yang tercatat di dalam Al-Quran ataupun kitab. Okay guys, selesai sudah hamba membaca surah Yusuf, dan pengakhirannya setelah saudara-saudara ataupun abang-abang Nabi Yusuf balik daripada istana Nabi Yusuf ya. Dia menyampaikan baju yang disampaikan oleh Nabi Yusuf dipersembahkan kepada ayahanda, iaitu Yakub ya. Nabi Yakub ke tak tahulah, rasa Yakub kot, Nabi Yakub kot. Dan masa ayahnya Yakub mencium baju Nabi Yusuf alaihissalam, dia dah ternampak dah Nabi Yusuf ada di hadapannya ya. Walaupun masa tu Nabi Yusuf memang tidak ada ya, tapi dia dah nampak. Tuhan nampakkan Nabi Yusuf alaihissalam di depan mata Yakub ya, ayah dia. Okey. Lepas tu keluarga ini dijemput oleh Nabi Yusuf hadir ke istana ya. Sebelum tu abang-abang Nabi Yusuf ini dia meminta tolong kepada ayahanda dia, iaitu Yakub ya, supaya berdoa pada Allah, minta pada Allah ampunkan segala dosa-dosa mereka. Dan alhamdulillah mereka telah kembali ke pangkal jalan ya, mereka beriman pada Allah, dan mereka pun berangkat menuju ke istana Nabi Yusuf ya, menziarahi Nabi Yusuf. Dan di situ berakhirlah perselisihan antara Nabi Yusuf dan abang-abangnya ya. Mereka itu gembira sekali ya. Itulah hidayah. Masa itu Nabi Yusuf telah bercakap ataupun berkata-kata pada ayah dia, inilah ayah yang aku mimpikan, yang Allah beri mimpi ke atas aku, apa yang akan terjadi di masa akan datang. Dan hari ini adalah pengakhirannya, yang kejadiannya alhamdulillah ya guys. Dan berbahagialah keluarga Nabi Yusuf alaihissalam bersama ayahanda, mak bapak dia ya, dengan adik-beradik dia. Lepas tu sebenarnya cerita ni ataupun wayu-wayu ni hendak menceritakan kembali kepada Nabi Muhammad Rasulullah kita ya, sallallahu alaihi wasallam ya, apa yang telah berlaku dulu ya, apa yang Allah telah rancang dulu ada tertulis dalam surah
Yusuf ya, Al-Yusuf, As-Yusuf ada. Dan dia Allah memberitahu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Inilah supaya alam sejagat ataupun generasi akan datang tahu cerita ini sebenarnya. Dan kita tahu semua ya, sedia maklum daripada dulu ya. Keistimewaan Nabi Yusuf ini iaitu seorang jejaka yang begitu tampan, begitu menawan, begitu menarik perhatian wanita-wanita ya. Sebab itu dalam surah Al-Yusuf pun ada, sesiapa yang hamil ya, yang mahukan anak yang cantik, yang tampan ya, rajin-rajinlah membaca surah Al-Yusuf ya. Kalau nak anak yang bijak pandai ya, yang lemah lembut, bacalah surah Al-Maryam. Itulah. Dan selesai itu hamba membaca tadi, lepas habis baca surah Yusuf, hamba membaca surah, hamba dah lupa lah. Tapi maknanya tu guruh ya. Makna dia tu guruh. Guruh ni maksudnya guruh hujan lah ya. Macam sebelum nak hujan guruh kan. Begitu. Dia menceritakan alam semula jadi, kejadian alam ya. Dan apa yang berlaku akibat semualah ya. Hamba nak ceritakannya tak berapa pandai. Penceritaan apa tu kadang-kadang tak sampai guys. Tapi kalau guys mau yang lebih detail ya guys, guys bacalah surah Al-Quran yang ada makna sekali. Kita faham ya. Kita sama-sama belajar. Surah Guruh ni sekitar buat pengetahuan kita semua ya. Guruh ni lebih kurang dia ada bercerita tentang guruh bila dia keluar pada guruh tu apabila dia mengeluarkan suara ataupun mengeluarkan bunyi yang kuat. Sebenarnya dia berzikir kot. Dia berzikir guys. Dia berselawat macam tu ya. Kita ingat kalau hujan dia guruh, tu nak tembak orang. Dan halilintar juga itu kilat tu, dia namanya halilintar. Pun itu nak Tuhan nak memanah, nak dipanahkan halilintar tu kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Kadang kita dengar ada orang yang meninggal kerana kena petir ya, kena kilat macam tu. Dia menceritakan kejadian setiap apa yang berlaku di muka bumi ini adalah rancangan daripada Allah Ta'ala ya. Bukan saja-saja dia bunyi macam tu, tak ada. Bila Allah Ta'ala itu merasa murka satu kaum yang melampau dan dalam cerita tu juga ada mengatakan jangan ingat bila Allah itu bagi kekayaan, kemewahan, dia orang yang terpilih oleh Allah Ta'ala ya, orang yang baik, sebenarnya itu adalah ujian untuk mereka ya. Dan ada yang miskin juga, bukan dengan Allah itu benci ya. Allah nak menguatkan lagi kita punya jati diri, kita punya iman, kita punya keimanan ya. Allah nak kuatkan lagi. Tapi dia tahu kita dah kuat, tapi Allah bagi lagi kuat. Macam kita training askar macam kan. Bila kita buat temuduga kan buat pemilihan, dia akan tengok body macam mana, dia akan tengok macam ni, dan akan dia jabatan akan memberi latihan yang berat-berat. Bukan jabatan tu benci kat kita ya.
dalam tentera ya. Dia bagi yang kuat dekat macam komando macam-macam. Itu bukan kebencian, macam tu jugalah ya. Bila Allah menguji kita, kita dah lah kuat ya, memang kita kuat ya. Tapi Allah bagi lagi ujian lagi kuat, mental, fizikal kita, iman kita ya. Begitu. Lebih kurang lah guys. Cantik bulan ni. Kalau hamba tengok bulan ni selesai ni mungkin dah bulan 14, 15 Rejab kot. Nak masuk. Hari ni berapa dah? Berapa Rejab? 10, 14, 15 macam tu. Hamba tengok bulan dia, hamba boleh dah tahu. Okay guys, walaupun macam bulan walaupun kita nampak bulan ada tiba masa dia keluar, ada masa dia tak ada ya. Daripada bulan pun kita boleh tahu ya. Bulan ni berapa hari bulan Islam lah ya. Kita boleh tahu. Kita boleh kaji. Kita sendiri boleh kaji. Kita tengok bulan. Kalau dia kecil tu dia jauh lagi ya. Bila dia dah nak sabit tu, ada penghujung-penghujung tu guys. Penghujung-penghujung bulan. Begitu. Ini dah 14 ke 15 macam tu. Hamba boleh ingat lah. Sebab hamba ni bukan tengok sangat bulan-bulan Islam ni. Jarang. Dulu ya masa bekerja ya. Kadang-kadang buat record ataupun daily report ke, hamba letak date bulan Islam. Kadang-kadang bos tengok, katanya semalam punya date report mana. Kan ada lah semalam. Dah naik suara dah. Tahu semalam. Dia tengok, ni berapa bulan ni? Apa ni? Berapa bulan? Dia kata bos. Begitu. Dia, oh ini bulan ni, bulan Islam. Kak, kita dah zaman moden. Dalam moden ni tak ada gunakan kalender Islam tu. Masa tu barulah kadang-kadang confuse ya nak tulis hari bulan ya. Itulah guys, kadang-kadang benda kecil ni kita rasa tak penting ya. Tapi sebenarnya itu adalah mengingat kita hari-hari bulan ni, hari bulan Islam ya. Kalau kita dah tahu bulan ni bulan apa, dah dekat Rejab ni, dah dekat Sa'ban ni, dah dekat Ramadan ni, macam tu. Okay guys. Hamba bukannya orang bijak, hamba serbi tidak tahu, hanya sedikit-sedikit saja, hanya lebih kurang 15 ke 20% aja dia tahu tentang iman ya. Okay guys, masih lagi dalam perjalanan ya. Alhamdulillah tidak berapa jam seperti hari-hari biasa ya. Sebab mungkin semalam dah cuti ya Selangor. Mungkin hari ini ada yang ambil terus cuti hari Jumaat ya. Untuk yalah besok dah Sabtu kan. Mungkin yang ada ni pun pekerja swasta ya, yang masuk pukul 7.30, pukul 8 macam tu. Okey, walaupun gelap, masih gelap lagi ya. Tak apa. Dah pukul berapa ni? Okay guys, semoga hari ni puasa hamba terus ya. InsyaAllah dalam minggu ni dah masuk ni 5 hari, minggu lepas 5 hari ya. Sabtu Ahad hamba tak puasa guys. Semalam alhamdulillah cucu yang sulung tu dia puasa juga, tapi puasa gantilah ya, alhamdulillah. Ada kawan ya. Hamba doakan anak cucu hamba ya akan mendekati lagi dalam tentang ilmu agama ya. Semoga dilindungi, semoga lembut hati mereka ya. Itulah doa seorang ibu, seorang nenek ya, kepada keturunan dia, kepada keluarga dia, kepada anak cucu dia ya. Itu juga lah mak bapak kita dulu. Tak henti-henti berdoakan kita siang malam. Bila anak tu kecil nak jadi orang pandai, tapi walaupun tak pandai,
Tapi itu ada aturan Allah. Tidak semua anak-anak tu Allah bagikan yang terbaik. Memang terbaik juga, semua terbaik, semua sempurna. Tapi rezeki tu Allah akan bagi-bagikan rezeki. Ya. Ada orang memang semua anak dia pandai-pandai. Ya, sebab ada kemampuan di situ. Ada mak bapak ada ilmu di situ ya. Macam orang tua hamba dulu, dia memang tak sekolah. Dia tidak tahu dengan ilmu duniawi ni. Dia dah tahu ilmu agama saja. Alhamdulillah. Ya, malam tadi disarankan malam Jumaat, bulan Rejab, ya bulan Allah, kita berselawat sebanyak-banyak mungkin ya. Dan kita membaca zikir Subhanallah wa bihamdi sebanyak mungkin. Semoga pada malam tadi ya, segala dosa-dosa kita kecil atau besar, kita nampak atau tidak terlihat ya, Allah ampunkan. Sebab apa? Allah suruh kita berselawat, kita mengingatkan Rasulullah. Rasulullah tu utusan Allah yang terakhir. Kalau kita tidak mengingatkan utusan Allah yang terakhir yang membawa Al-Quran, yang membawa manusia ke dalam kebenaran, kesucian, bagaimana ya? Sedangkan 4 Nabi yang dulu orang mempertikaikan ya, kalau Nasrani dulu Muslim ya, tidak boleh menerima, mempertikaikan ya, tentang agama. Islam ni bermula dah zaman dulu zaman Nabi Adam ya. Tapi masa tu masing-masing pun kurang ilmu ya, benda tu baru pun, ataupun ada juga yang menerima ya, tapi diubah suai ya. Satu kitab dikeluarkan ya, ujian Allah itu, percubaan Allah itu. Tapi untuk Nabi Muhammad ialah utusan yang terakhir yang muktamad Allah turunkan ya, untuk seluruh umat alam sejagat terpulang kepada kita. Subhanallah wa bihamdihi. Banyak-banyak cakap guys. Suara pun dah serak ya. Kalau kita buat video tak bercakap, membisu, lebih baik kita hantar video yang blank saja ataupun gambar pokok-pokok Okay, Allah selagi Allah memberi kita, mengizinkan suara kita berkumandang, mengizinkan suara kita melontarkan suara kita, suara yang baik-baik, yang murni-murni ya guys. Semoga kita sentiasa di dalam barakah Allah, sentiasa mendapat rahmat Allah, sentiasa disayang, dikasihi Allah, sentiasa di dalam pelukan kasih sayang Allah ya guys. Kita sama berdoa ya. Allah. Apa saja, kalau kita berdoa untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk, jangan lupa untuk jiran-jiran kita, untuk kaum muslimin dan muslimat, sama ada yang hidup atau yang mati guys. Alhamdulillah. Kalau bermula kita selepas solat tu doa ya, kita minta Allah beri petunjuk, hidayah, kuatkan iman, beri pemudahkan untuk rezeki kesihatan untuk keluarga kita, dan kita mintakan juga untuk kaum muslimin dan muslimat ya guys. Dan apabila kita menghadiahkan Al-Fatihah atau Yasin kepada arwah-arwah keluarga kita ya, jangan lupa juga kita menghadiahkannya kepada kaum muslimin dan muslimat. Biar adil guys.
Pagi tadi hamba bersahur makan roti krim aja. Ingat petang semalam buat kari guys. Ingat nak masak lempeng. Tapi tak ada selera lah. Besar berbuka semalam pun hamba banyak makan keropok aja. Dua keping kot. Lepas tu dah lepas minum hamba pergi solat. Solat biasalah guys, hamba ni suka main game ya. Game yang bodoh-bodoh ni. Game apa? Bubble shot, macam tu, block ya. Suka main tu. Selagi kita memperbagaikan hidup kita, aktiviti kita guys. Dunia kita cari akhirat kita cari, dunia pun kita cari ya guys. Itu hiburan untuk kita punya mental. Jangan serabut sangat. Dah pukul 9.30 kot, baru hamba pergi ke dapur. Ingat nak makan, tak ada selera. Makan sayur je. Dan hamba ambil 2 ketul daging kari tu ya, makan dan minum. Lepas tu hamba mandi ya. Lepas tu solat lah. Solat dan berserta dengan membaca kitab lah guys. Okey, alhamdulillah dah hampir nak sampai ya. Dan ada juga yang di TikTok ya, bertanya tentang biodata tu. Dia orang selalu sebut bio saja. Kalau hamba kata bio lah. Tapi tak juga, kadang mereka kata tak ada biodata, dia orang tak kenal hamba ya. Tapi hamba hanya bagi yang sedikit sajalah. Seperti bagaimana ya orang tahu nama hamba siapa ya. Hamba asal dari kampung, hamba tunggal dah 23-24 tahun lepas, mencari rezeki untuk menyara anak-anak ya, seorang diri ya, sampai ke hari ini. Ada juga yang tanya ya, mengapa hamba tidak masih lagi bujang juga sekarang. Hamba kata belum tentu kalau kita dapat yang baru atau cari yang baru atau kahwin yang baru, kita boleh dapat yang terbaik ya. Mungkin lagi teruk daripada yang dulu. Kalau dapat yang terbaik, alhamdulillah. Tapi kalau lagi teruk, lagi padah, lagi parah macam yang dulu, lebih baik tak usah. Boleh buat kita serabut, boleh buat iman kita goncang, boleh buat kita hilang panduan. Ya, pengalaman dahulu mengajar kita membatasi ya, memperbezakan. Ada orang, tapi alhamdulillah lah, ada juga ibu-ibu tunggal yang baru setahun atau lepas edah je dah menikah, lepas tu cerai nikah. Memang ada keinginan tak serik macam hamba serik guys. Tapi mana dah tahu ya, insya-Allah ya. Kalau ada jodoh. Tapi hamba takut, kedua hamba takut pandangan keluarga, jiran-jiran, kawan-kawan menghina nanti. Dah tua nak mampus, masih lagi nak menggatal, nak menikah lagi. Itu yang paling hamba takut. Okey guys, alhamdulillah dah hampir sampai dah ni depan tanah kuburan ya. Alhamdulillah parking. Masih gelap ya. Di sebelah sana ya guys. Kita rehat-rehat dulu.
Tarik nafas. Guys, kalau ada masa ataupun sedikit masa ataupun luangkan sedikit masa mana yang sudah tidak punya mak bapak lagi, yang mak bapaknya yang dah balik ke rahmatullah, yang bersemadi ya, ziarah dia ke kuburan mereka, pusara mereka ya. Kesian mereka bertahun-tahun, berpuluh tahun menunggu kedatangan waris-waris untuk berkunjung menziarahi mereka. Kita tak nampak mereka guys, tapi mereka nampak kita di alam gaib sana ya. Di dalam hadis sahih ya, yang dikatakan para ulama, para ustaz ya, setiap hari Khamis, Sabtu dan Ahad, Khamis, Jumaat dan Sabtu, para roh akan datang di kuburan ya, menanti. Itulah rutin mereka di sana ya kan. Selepas tu mereka akan balik ke arah sana, di tempat perkumpulan roh-roh. Mereka tidak pergi mana, ada satu tempat lah. Percayalah dan yakin apa yang dikatakan dalam hadis, apa yang dikatakan oleh ustaz-ustaz, para ulama, itu adalah betul. Memang kita boleh doa dekat rumah, tak ada salah, sampai guys. Tapi dia nak melihat waris-warisnya, mereka rindu dengan waris-waris mereka. Cubalah guys. Ada di sini di perkuburan ni ada 1, 2, 3, banyak jugalah. Daripada dulu Amba tengok kan, memang tak terurus perkuburannya, memang tak ada, kadang-kadang tak ada batu nisan pun ya, hanya kawasan tanah saja. Tapi itu yakin memang perkuburan ya, kita tak boleh langkah-langkah macam tu ya, memang ada. Dan apabila kita masuk di kawasan kuburan ni, buka je pintu gate tu, kita beri salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, dan kita hadiahkan Al-Fatihah ya. Mungkin mereka senang. Alhamdulillah ya. Okay guys, apa-apa saja sebelum Amba undur diri ya, minta maaf dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada kata-kata Amba yang kurang elok, kurang baik, kurang sopan, kurang beradab dan biadab. Amba mohon ampun dan maaf ya guys. Selamat pagi. Salam hari Jumaat, salam hari bulan Rajab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin Allahumma amin. Bye.